Pandemik COVID-19 telah mengubah ekosistem pendidikan di seluruh dunia. Kaedah bersemuka di dalam kelas kini digantikan dengan pembelajaran secara dalam talian. Soalnya, sejauh mana ia mengubah keperluan peruntukan bagi sektor pendidikan dalam Belanjawan 2021? Ikuti laporan wartawan Muhammad Ashraf Ishak. Kalau kita soroti pembentangan belanjawan pada tahun-tahun yang lalu, kerajaan sentiasa memberi keutamaan kepada sektor pendidikan dengan memperuntukkan belanjawan yang besar. Sebagai contoh, pada tahun 2018, sejumlah 61.6 bilion ringgit diperuntukkan. Diikuti peruntukan 60.2 bilion ringgit pada tahun berikutnya dan jumlah ini terus meningkat kepada 64.1 bilion ringgit pada belanjawan 2020. Namun ekoran penularan COVID-19 pada tahun ini, peruntukan ini dijangka berubah dalam Belanjawan 2021 bagi memenuhi keperluan semasa. Persoalannya, adakah masih relevan sektor ini terus menerima peruntukan yang tinggi dan apakah keperluan yang harus difokuskan kerajaan bagi memastikan sektor pendidikan dan pengajian tinggi tidak ketinggalan? Menurut Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Profesor Datuk Dr. Muhammad Shatta Sabran, sektor pendidikan tetap perlu diberi keutamaan kerana ia memainkan peranan penting terhadap kemajuan dan pembangunan negara. Jelas beliau, Belanjawan 2021 perlu menumpukan usaha untuk memantapkan infrastruktur teknologi pembelajaran dalam talian secara keseluruhan. Ini kerana kaedah pembelajaran di semua institut pengajian tinggi dan sekolah sudah berubah mengikut kebiasaan baharu. Jadi kita mengharapkan melalui Belanjawan 2021 ini pihak kerajaan dapat memberikan agihan ataupun peruntukan yang secukupnya agar pihak universiti terutamanya dapat memasuki ataupun dapat melibatkan di dalam banyak lagi penyelidikan pendidikan terutamanya berkaitan dengan teknologi-teknologi terkini R4.0 dan sebagainya agar kita dapat meningkatkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran secara online ataupun melalui kaedah-kaedah lain pasca COVID-19. Bagi warga pendidik, aspek pemerkasaan kemahiran pelajar dan mahasiswa antara yang dilihat perlu disentuh dalam Belanjawan 2021. Selain itu, masalah berkaitan akses jaringan internet yang sering terganggu juga perlu diselesaikan bagi melancarkan lagi sesi pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian. Salah satu bidang yang saya rasakan warga pendidik betul-betul mahu ataupun benar-benar mahu melihat adalah memperkasakan keusahawanan di peringkat universiti supaya pelajar-pelajar iaitu mahasiswa-mahasiswa di universiti tempatan apabila mereka keluar mereka boleh menjadikan keusahawanan memulakan perniagaan itu sebagai salah satu kriteria utama dan melalui proses ini mereka dapat menggajikan lebih ramai orang. Kami juga memerlukan talian internet yang sangat-sangat laju supaya apa yang kami ajar semasa Google Meet itu tidak mengalami gangguan. Kadang-kadang bila talian internetnya tidak baik ataupun perlahan, pengajaran kami tersekat-sekat. Jadi harapan kami warga guru supaya pihak kerajaan dapat mempertingkatkan lagi akses internet kami sama ada di sekolah ataupun semasa PKP. Bagi mahasiswa pula, mereka mengharapkan tumpuan dapat diberikan kepada aspek kebajikan pelajar. Kerajaan haruslah fokus kepada bantuan keuangan para pelajar. Jadi antara usaha-usaha yang kerajaan boleh salurkan kepada para pelajar ialah dengan melebihkan peruntukan keuangan ataupun mengambil inisiatif-inisiatif lain seperti memberikan kad SIM secara percuma kepada para pelajar. Harapan saya terhadap Belanjawan 2021 adalah saya berharap agar kerajaan dapat mempertimbangkan untuk memberikan kemudahan internet yang percuma dan juga alat peranti elektronik yang percuma kepada golongan-golongan yang tertentu seperti golongan B40 agar dapat memudahkan komunikasi antara pelajar dan juga tenaga pengajar. Bergerak ke hadapan, warga pendidik dan pelajar perlu segera menyesuaikan diri dengan sebarang perubahan yang berlaku. Belanjawan 2021 akan menjadi titik mula ke arah pendigitalan ekosistem pendidikan secara keseluruhan pada masa hadapan.
Laporan Muhammad Ashraf Ishak, Berita RTM.